Dan bercakap berkenaan manfaat ini, kita nak bercakap pula bagaimana sebenarnya belanjawan yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya terhadap masyarakat orang asli, di mana peruntukan sebanyak RM333 juta telah pun diperuntukkan ataupun diumumkan dalam belanjawan 2024 ini. Jadi bagaimana sebenarnya peruntukan ini boleh dimanfaatkan oleh penduduk orang asli? Kita bersama dengan seorang tetamu hari ini, iaitu Datuk Hajah Sapiah Datuk Mohamed Noor, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Datuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Selamat pagi kepada Syu jugalah. Selamat pagi. Okey. Peruntukan RM333 juta di bawah belanjawan 2024. Bagaimana sebenarnya orang asli, pihak orang asli boleh memanfaatkan jumlah ini dalam kehidupan seharian mereka? Sebenarnya yang kita lihat ya, peruntukan sebanyak 333 juta tu sebenarnya adalah tambahan, maksudnya melebihi daripada peruntukan tahun lepas ya. Kalau kita lihat tahun lepas ialah 305 juta, so ada penambahan situ. Dan khusus JAKUA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan khususnya masyarakat orang asli, kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerjui Kerajaan Madani yang sangat peka kepada masyarakat orang asli dalam menjaga sosioekonomi, pembangunan, infra dan sebagainya, khusus untuk masyarakat orang asli yang kita boleh manfaatkan dari 333 juta tu. Mungkin kita lihat ya, dalam 330 juta tu JAKUA sendiri telah merancang ya, tapi kena ingat 330 juta tu sebenarnya termasuk kepada perbelanjaan pengurus dan juga perbelanjaan pembangunan lah. Kerana pentingnya perbelanjaan pembangunan dan pengurusan ini ialah dalam perbelanjaan pembangunan sendiri kita akan menyediakan infra, kita akan menyediakan prasarana, pendidikan, dan juga di dalam tu secara spesifiknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan sebanyak 28 juta dikhususkan kepada penanaman semula ladang masyarakat orang asli kita di lokasi yang kita kenal pasti nanti. Di samping itu, perbelanjaan operasi tadi saya kata mengurus tadi penting kerana kita nak merangka pembangunan dan juga memanfaatkan sumber pembangunan modal insan lah, seperti pendidikan dan juga memberi mereka penerangan, penjelasan dan seterusnya, memperkasakanlah pengetahuan masyarakat orang asli khususnya lah. Okey, RM28 juta peruntukan yang akan digunakan untuk pembangunan usahawan untuk orang asli itu. Bagaimana sejumlah RM28 juta boleh dimanfaatkan untuk mereka yang ingin mengembangkan lagi perniagaan? Okey, sebenarnya kalau bantuan yang disebut tadi 28 juta di peringkat JAKUA sendiri, kita telah merancang perkara-perkara yang berkaitan untuk memperkembangkan ataupun memperkasakan usahawan masyarakat orang asli ini. Tapi kita ingat juga ya, masyarakat orang asli sendiri mesti peka di dalam speech Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia tidak pernah membezakan atau meninggalkan masyarakat mana-mana. Sering PM kita kata tidak akan ada satu golongan ataupun masyarakat yang akan ketinggalan dalam bajet ini, dan yang untuk dibawa ke hadapan lah, maknanya untuk kemajuan mereka. Jadi kalau kita lihat direct daripada JAKUA sendiri, kita ada pendidikan tadi usahawan ya, pendidikan TVET untuk masyarakat orang asli atau student ataupun belia orang asli, memberikan kemahiran pada mereka. Bukan sahaja sekarang ni TVET itu kita fokus kepada ialah pendidikan atau skill, tapi kemudian mereka boleh membangunkan perniagaan dan sebagainya lah. Maknanya mereka boleh membuat usaha perniagaan ataupun membangun perniagaan sendiri, di mana JAKUA boleh bantu dengan bajet yang sedia ada. Tapi bila kerajaan memaklumkan secara overall ya, sebab kita kena lihat ya, bila pembentangan bajet ni, bajet untuk JAKUA satu amount, tapi bajet di kementerian-kementerian lain, kita jangan lihat JAKUA saja. Sebenarnya
contohnya kerajaan seperti saya kata tadi, kerajaan kata tidak meninggalkan mana-mana satu golongan pun. Masyarakat orang asli juga boleh melihat ya bantuan ini daripada beberapa kementerian lain juga ya. Contohnya kita ada bantuan tekun kan yang juga tidak meninggalkan masyarakat orang asli sebenarnya. Sebab apa yang ada main masyarakat orang asli sekarang ataupun masyarakat luar lah ya. Kalau orang asli tu di Jaguar. Sebenarnya kerajaan tidak sebegitu. Kita boleh lihat bantuan tekun ya di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan di mana peruntukan sebanyak 300 juta diberi untuk perniagaan peniaga-peniaga kecil. Di situ masyarakat orang asli juga akan tergolong. Disebut juga dalam bajet tersebut yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata penyediaan pekerjaan di Kementerian Sumber Asli telah memperuntukkan sebanyak 60 juta untuk melantik atau rekrut ranger-ranger hutan, membantu Jabatan Perhilitan. Dia sebut situ masyarakat orang asli, veteran dan sebagainya. Maknanya tidak ada perbezaan pun. Cuma di peringkat kami di masyarakat orang asli, sebab saya sendiri pun adalah orang asli untuk makluman kita lihat, kita ambil peluang tu yang telah diberi oleh pihak kerajaan dan juga berikutan dengan ada 5 juta yang diberi bawah Kementerian Sumber Manusia untuk juga digrabkan oleh masyarakat orang asli, sama-sama merebut peluang tu. Tak ada perbezaan. Orang asli juga komuniti seperti yang lain juga. Cuma keberadaan mereka itu di kawasan-kawasan yang sedikit berbeza, tidak banyak sangat bangunan konkret. Jadi mereka lebih memahami keadaan hutan dan sebagainya. Tapi mereka juga seperti masyarakat yang lain mempunyai komuniti, kanak-kanak, wanita, ibu mengandung, warga emas. Jadi peruntukan RM5 juta untuk manfaat komuniti ini sangat membantu, terutama juga golongan rentan orang asli. Okey, selain daripada itu juga, kalau Puan boleh kongsikan dalam rangka pembangunan negara, masyarakat orang asli sememangnya tidak dipinggirkanlah dalam pembentangan belanjawan kali ini. Jadi bagaimana sebenarnya Jaguar akan menggunakan peruntukan ini untuk membantu orang asli? Okey, di Jaguar sendiri sebenarnya kita dah mula, sebenarnya pada awal tadi saya katakan kita ada dua penumpuan. Pertama dari pembangunan sosio-ekonomi dan juga another one yang lagi satu ialah pembangunan modal insan. So pembangunan sosio-ekonomi ini kita lihat untuk membangun kawasan itu sendiri supaya kawasan itu yang kita fokuskan kepada dari segi infra, sekolah, bangunan, rumah-rumah bantuan orang asli dan juga kerajaan daripada kementerian sendiri akan memasukkan bantuan dari rumah PPRT sendiri dalam tu. Dari segi modal insan pula, saya kata tadi ada wing tu ialah pembangunan modal insan tu, kita akan fokus kepada pendidikan, bagi latihan, dan kita adakan beberapa kursus, kita ada program untuk belia, kita ada pembangunan sukan. Jadi dua kombinasi ni dari hasil pada 333 juta tu akan dikombine dan kita akan enhance, kita akan memperkasakan kehidupan masyarakat orang asli sendiri. Sebenarnya pendedahan semasa ini Jaguar dalam proses, saya rasa kita nak beri tumpuan untuk pendidikan diutamakan supaya dengan pendidikan masyarakat orang asli akan lebih berilmu. Kalau masyarakat orang asli nak menjadi seorang petani, dia mesti menjadi seorang petani yang berilmu. Jadi bila dia berilmu, dia tahu di mana sumber-sumber untuk dia memperkasakan pertanian dia tu. Begitu juga kalau nak menjadi seorang nelayan, sebab kita ada masyarakat orang asli di sekitar Johor yang menjadi nelayan laut dan juga darat, di kawasan sungai. Dia tahu di mana kita boleh dapat bantuan dan sebagainya di samping apa yang disediakan oleh Jaguar sendiri. Okey, apa yang Puan boleh rumuskan dalam Majuan 2024 ni? Adakah ia boleh benar-benar membantu atau bantuan yang akan cukup untuk? Ya, sebenarnya saya bagi pihak tu saya kata tadi lah, ini merupakan amount yang besar 333 juta dan insya-Allah di peringkat Jaguar kita akan perincikan secara detail program-program. Di samping program yang sedia ada tu kita akan laksanakan objektif kita yang seperti biasalah, kita adakan pembangunan untuk memperkasakan koperasi, pendidikan, bantuan lain-lain seperti bantuan pendidikan yang terdiri daripada pakaian baju sekolah, buang saku dan sebagainya. Kita akan cuba untuk create ataupun membangunkan satu projek ataupun memperkasakan, saya rasa tumpuan yang kalau kita boleh ambil secara komuniti ialah koperasi. Kita cuba memperdaya majukan koperasi-koperasi orang asli ini supaya dia boleh bersaing dengan koperasi lain. Ini dari segi usahawan. Jadi secara average-nya dia akan jadi sekata lah, maknanya pembangunan modal insan, pembangunan dari segi ekonomi
sosioekonomi dan juga di peringkat JAKUA prasarana dan infra di kampung-kampung orang asli kita akan enhance supaya dia blend akan menjadi satu masyarakat yang alhamdulillah saya rasa tidak ada beza dan setara dengan masyarakat kita di Malaysia ni lah. Boleh jadi satu masyarakat yang berdaya saing. Betul lah. Ya. The right word tadi, berdaya saing, tak ada beza. Sebab sekarang kadang-kadang orang skeptikal tau. Saya ada isu kan kadang-kadang bila masyarakat orang asli ni pergi ke satu-satu jabatan untuk memohon bantuan, contohnya di bantuan usahawan mereka akan kata JAKUA ada, kenapa tak minta kat JAKUA? No, it's not like that. It bukan operate like macam tu. Dia sebenarnya kerajaan memperuntukkan bantuan tu untuk seluruh masyarakat Malaysia. Cuma pengkhususan di JAKUA tu untuk kita ada objektif untuk enhance dia sosioekonomi dan juga infra. Okey, baik, terima kasih kepada Datuk Safia bersama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan manfaat belanjawan kepada masyarakat orang asli.